Bismillahirrahmanirrahim. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'd. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama kita membasahkan lidah pada pagi ini dengan tahmid kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya, atas izinnya, rahmat daripadanya. Sama-sama kita diberi keizinan untuk menghirup lagi sedikit nafas, meneruskan kehidupan kita selaku khalifah, selaku hamba-Nya. Kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Kita mulakan hari kita dengan tahajud, berzikir, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kita pada hari ini insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini, kuliah subuh pada pagi ini kita akan sambung dalam perbahasan kitab Ahsanul Bayan, Syarah Turuq Thayyibah bi riwayat Hafs bin Sulaiman, karangan Syekh Dr. Muhammad Taufiq Dhamrah, pada muka surat berikutnya iaitu muka surat yang ke-18. Bagi para pendengar yang ada PDF, yang sudah download PDF, boleh buka muka surat ke-18 perenggan yang kedua. Baik, sebelum itu ada satu persoalan.
yang mungkin saya boleh bawa untuk kita sama-sama berbincang pada pagi ini, iaitu sebelum kita mulakan kuliah subuh kita insya-Allah, iaitu soalan berkaitan berapa kali Nabi SAW bertalaqi Quran dengan Jibril. Okey, berapa kalikah Nabi SAW bertalaqi Quran dengan Jibril? Para hadirin sekalian, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang Nabi arada alayya al-Quran Jibril wa qara'ahu amamahu fi kulli amin marrah wa fil amin alladhi qubida alayhi marratain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawasanya pada setiap tahun Nabi SAW membaca Al-Quran dan malaikat pun menyemak bacaan Al-Quran pada setiap tahun sebanyak 1 kali, dan pada tahun yang terakhir dalam hayat Nabi, Nabi membentangkan bacaan itu sebanyak 2 kali. Hadis ini menunjukkan bahawasanya proses talaqi antara Nabi SAW dan malaikat Jibril yang secara berjadualnya ialah pada bulan Ramadan. Dan benda ini dinyatakan dalam banyak kitab syuruh hadis ataupun kitab syarah-syarah hadis yang menyatakan bahawasanya Nabi dengan malaikat Jibril ni pada bulan lain Nabi tidak bertemu secara bertalaqi. Artinya dalam bulan-bulan yang lain malaikat Jibril alaihi salam bertemu dengan Nabi SAW dalam proses menurunkan wahyu. Mana pada bulan yang lain, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan-bulan yang lain, semuanya ini adalah dalam proses menurunkan wahyu. Artinya pertemuan itu ada, pertemuan antara malaikat Jibril alaihi salam dengan Nabi SAW itu berlaku pada bulan-bulan yang lain berdasarkan kepada kaedah penurunan wahyu. Adapun kita panggil kelas rasmi lah. Kelas rasmi Nabi bertalaqi dengan malaikat Jibril adalah pada bulan Ramadan. Justru kalau persoalan berkaitan berapa kalikah jumlah Nabi bertalaqi, jumlah Nabi bertalaqi ini tidak dinyatakan secara jelas dalam hadis bilakah proses itu berlaku. Sebagaimana kita sedia maklum, Rasulullah SAW mula menyampaikan risalah dakwah pada usia Nabi 40 tahun. Nabi dilantik sebagai Rasul pada usia Nabi 40 tahun. Namun begitu, tidak dinyatakan secara jelas bilakah proses pertama talaqi itu bermula. Artinya adakah pada umur Nabi 40 tahun itu, Ramadan yang pertama dalam usia Nabi 40 tahun itu dah mula proses talaqi. Kerana sebagaimana kita sedia maklum, Quran ini diturunkan secara beransur-ansur. Artinya dalam tempoh tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat Nabi dilantik sebagai seorang Rasul tu, dalam tempoh tahun tersebut, Quran masih lagi belum sempurna dari sudut penurunannya. Justru, bila mula secara khusus tidak dinyatakan dalam hadis, namun begitu dapat difahami bahawa sepanjang tempoh penurunan Al-Quran itu diturunkan, Nabi bertalaqi berdasarkan kepada berapa jumlah surah dan ayat yang telah diturunkan. Dengan erti kata lain, maknanya Ramadan, contoh Ramadan pada usia Nabi 50 tahun, kalau juzuknya ataupun surahnya sekian-sekian, maka sebanyak itu sajalah Nabi talaqi. 51 tahun usia Nabi 51, usia Nabi 60 sebagai contoh, makna sepanjang tempoh tu berapa banyak surah yang sudah diturunkan, maka sebanyak itulah juga jumlah surah yang Nabi SAW bertalaqi dan membentangkan bacaan baginda kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk disemak. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan talaqi Nabi SAW dengan Jibril? Disebut dalam beberapa kitab, antara kitab Turuq Talaqin Nabi SAW, bahawasanya talaqi Al-Quran ni secara umumnya ada lebih kurang 4 kaedah. Secara umumnya talaqi Al-Quran ni ada lebih kurang 4 kaedah. Yang pertama dipanggil sebagai talqin. Yang pertama dipanggil sebagai talqin. Yang kedua dipanggil sebagai al-arad. Yang ketiga dipanggil sebagai as-sama'. Yang keempat dipanggil sebagai riwayatul huruf. Secara umumnya ada 4. Apa dia talqin, al-arad, as-sama', riwayatul huruf? At-talqin ni artinya guru membentangkan bacaan, pelajar dengar, pelajar mempelajari cara sebutan, kaedah bacaan, kemudian pelajar membentangkan kembali bacaan pelajar dan guru menyemak serta guru memperbetulkan bacaan tersebut. Itu dipanggil talqin. Dan ini merupakan kaedah yang paling tinggi.
Kaedah talaqi yang paling tinggi dalam pengajian Al-Quran yang dipanggil sebagai talqin. Artinya ada communication. Dua pihak, kedua pihak itu ada communication, bukan artinya satu pihak, tidak. Maknanya guru baca, pelajar dengar, pelajar ikut, kemudian pelajar pula membaca dan guru menyemak bacaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua dipanggil sebagai al-arad. Apa arti al-arad? Al-arad ni artinya pelajar membentangkan bacaan dan guru hanya menyemak. Maknanya guru tidak perlu kepada menunjukkan cara baca. Guru tidak perlu mempersembahkan bacaan beliau, namun guru hanya menyemak bacaan murid dan akan memperbetulkan sekiranya berlaku kesalahan. Itu dipanggil sebagai al-arad. Artinya guru pelajar membentang bacaan kepada guru. As-sama' artinya mendengar. Apa maksud mendengar? Artinya pelajar mendengar bacaan guru. Pelajar mendengar bacaan guru tanpa pelajar pula bentang. Maknanya dengar je, ikut je, tapi pelajar tidak membentangkan bacaan mereka. Dia dipanggil sebagai as-sama'. Yang terakhir, yang keempat, riwayatul huruf, iaitu guru mengajar perkataan-perkataan yang dikenali sebagai farsyul huruf. Farsyul huruf, kalau tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian ada tengok dari saya punya FB page, setiap minggu kita akan buat selang seminggu kita akan tukar dengan celik qiraat. Sebagai contoh, pada minggu ini, minggu yang ketiga bagi bulan Februari, kita akan buat kuliah bedah qiraat. Minggu keempat insya-Allah kita akan buat program celik qiraat. Dan dalam celik qiraat itu saya menghuraikan secara kesimpulan secara ringkasnya tentang kalimah-kalimah yang menjadi khilaf di kalangan qurra, di kalangan ulama qiraat, yang sebahagiannya membawa kesan kepada tafsiran Quran, membawa kesan kepada perbahasan hukum bahasa, hukum fiqh dan sebagainya. Jadi riwayatul huruf ialah guru mengajar perbezaan bacaan kalimah-kalimah tersebut. Mana guru tak ajar pun bacaan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas secara sempurna. Tetapi guru bagi tahu, surah Al-Fatihah, Maliki siapa baca, Maliki siapa baca. Kemudian pindah pula siratal ladzi, siapa baca sad, siapa baca sin dan sebagainya. Hanya membacakan kalimah-kalimah yang menjadi perselisihan di kalangan ulama qiraat. Sampai habis 30 juzuk. Maknanya hanya sekadar mengeluarkan kalimah-kalimah yang menjadi khilaf. Namun begitu, kaedah yang keempat ni tidak digalakkan. Tetapi ia berlaku pada zaman Ibn al-Jazari rahimahullah dan juga berlaku pada zaman Al-Imam al-Kisai rahimahullah. Di mana oleh kerana anak murid mereka ni terlalu ramai. Anak murid Imam Kisai ramai, anak murid Ibn al-Jazari ramai. Namun begitu, imam memberi sikoh kepada anak murid kerana yang hadir itu adalah guru-guru. Yang hadir dalam majlis ilmu itu adalah di kalangan masyayikh, di kalangan guru-guru besar, syekh-syekh besar, ulama-ulama besar. Tapi oleh kerana kesuntukan masa dan jumlah yang kehadiran tersebut agak ramai, maka imam mengijazahkan riwayatul huruf. Mengijazahkan riwayatul huruf kepada para masyayikh yang hadir pada majlis tersebut. Dan apakah teknik kaedah yang digunakan pakai oleh malaikat Jibril dan juga Nabi SAW? Malaikat Jibril dan juga Nabi menggunakan pakai kaedah yang paling tinggi tadi, yang dikenali sebagai at-talqin. Dikenali sebagai talqin, iaitu Nabi dengar bacaan malaikat Jibril, kemudian Nabi cuba ikut bacaan malaikat Jibril, kemudian Nabi mempersembahkan bacaan Nabi dan malaikat Jibril akan mengesahkan bacaan Nabi SAW. Mudah-mudahan sedikit sebanyak boleh membantu menjawab persoalan sebelum kita mula kuliah pada pagi ini. Para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung pada muka surat yang ke-18, perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua daripada lafaz wa naqulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Wa naqul, artinya dan kami katakan, makna tuan kitab berpandangan. Innal qira'atil 'ashra allati yaqra'u biha an-nasul yawm, sesungguhnya bacaan qiraat yang 10 yang dibaca oleh manusia, orang awam secara keseluruhannya pada hari ini, innama hiya juz'un minal ahrufis sab'ah. Sebenarnya qiraat 10 itu adalah sebahagian daripada 7 huruf. 7 huruf yang telah kita kupas pada kuliah sebelum ini, bagaimana ulama berselisih pendapat dalam menjustifikasikan apakah maksud sebenar al-ahruf as-sab'ah.
dalam membawa pengertian apakah yang dimaksudkan dengan al-ahruf as-sab'ah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagainya melihat kepada 7 huruf ini adalah loghat. Ada yang menyatakan 7 huruf ini adalah 7 bahasa Arab yang masyhur pada waktu tersebut. Ada yang mengatakan ia adalah dari sudut perselisihan baris, kaedah bacaan Al-Quran di dalam Al-Quran sebagai contoh. Dan pelbagai lagi pandangan-pandangan ulama dalam menghuraikan maksud 7 huruf sehingga membawa kepada hampir 70 pandangan. 40 pandangan sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Allati nazala biha al-Quran wa wafaqa khattal mushaf. Di mana qiraat 10 yang kita baca pada hari ini, ia merupakan bacaan yang sememangnya Al-Quran itu turun dengannya. Artinya 10 qiraat ataupun kita panggil qiraat 10 ini kesemuanya adalah qiraat yang memang diturunkan pada zaman Nabi SAW dengan bacaan yang diijma' di kalangan sahabat, bacaan yang dipersetujui di kalangan sahabat dan mencapai darjat mutawatir. Wa wafaqa khattal mushaf, di mana kesemua 10 qiraat ini menepati penulisan khat mushaf. Wahya mutafarriqatun fil Quran fi kulli qiraah, dan ke-10 qiraat ini mutafarriqah, artinya berterabur ataupun berpecah di dalam Al-Quran. Maksudnya kesemuanya ada di merata-rata Al-Quran. Maknanya semua Al-Quran tu meliputi ke-10 qiraat tersebut. Fi kulli qiraah, bagi setiap bacaan, bagi setiap qiraah. Wala tajma'uha riwayatun wala qira'atun wahidah, dan tidaklah ia, yakni al-mushaf itu meliputi satu riwayat saja ataupun satu qiraat saja. Bahkan dalam penulisan itu merangkumi juga bacaan qiraat-qiraat yang lain. Fa idza qara'a al-qari'u bi riwayatin min ar-riwayat fa innama qara'a bi ba'dihha la bi kulliha. Maka apabila seorang qari, seorang pembaca Al-Quran, membaca satu riwayat daripada riwayat-riwayat yang ada, sebagai contoh kita baca riwayat Hafs. Apabila seorang qari membaca riwayat Hafs, maka sesungguhnya fa innama qara'a bi ba'dihha, ia telah baca sebahagian daripada 7 huruf itu. La bi kulliha, bukanlah bererti dia membaca kesemua ke-7 huruf tersebut. Wahya munazzalah min indillahi tabaraka wa ta'ala, di mana qiraat yang 10 ini adalah turun daripada Allah Ta'ala, turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lajtihada fiha, tidak ada ijtihad padanya. Tidak ada pandangan-pandangan daripada ulama untuk mengubah suai bacaan Al-Quran tersebut. Lajtihada fiha li Jibril, tidak ada ijtihad padanya di sisi malaikat Jibril alaihi salam. Awin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa li ahadin minal ulama'i ba'dah, dan tidak ada seorang pun di kalangan ulama selepas daripada Nabi ayyughayyira syai'an, untuk mengubah walaupun suatu biziyadatin, sama ada dengan tambah, penambahan, au naqsin, ataupun pengurangan, au ibdalin, ataupun pengubahan. Qala Ali, berkatalah Ali, Qala Ali bin Abi Talib, berkatalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u kama ullimtum, bacalah kamu sebagaimana yang kamu diajarkan, sebagaimana kamu telah diajarkan. Artinya apa yang para sahabat baca, begitulah bacaan itu juga diturunkan sehinggalah kepada hari ini. Maka kesemua qiraat itu adalah qiraat yang sabit daripada Nabi SAW, dan ia merupakan sebahagian daripada 7 huruf. Baik, nota kaki kita telah bincang pada kuliah yang lalu, jadi saya rasa kita mungkin boleh ringkaskan. Kita masuk kepada perenggan berikutnya. Wa fi hadhil marhalati, dan pada peringkat ini, tamma dhabtul qiraati wa zaharat mustalahatu dhabtil mushaf syarifi wa dhalika ala marahil ahammiha. Dan pada peringkat ini telah sempurnalah dhabtul qiraat. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan dhabtul qiraat? Dalam ilmu qiraat ni tuan-tuan, para pendengar sekalian, ada beza antara ilmu qiraat, ilmu yang melibatkan tentang bacaan Al-Quran. Yang kedua, ilmu yang dipanggil resam.
Resam ni apa? Resam ni penulisan Al-Quran tu lah. Kita panggil rumah dia tu. Kalau kata huruf ba kita tarik panjang tu kan. Kalau huruf dal ada lekuk, bengkok sedikit. Kalau alif tegak. Rumah-rumah, garisan-garisan rumah itu dipanggil sebagai resam. Ada pun dhab ni adalah ilmu meletakkan baris, meletakkan titik, meletakkan harakat. Tu beza tu antara dhab dan juga resam. Sebab itu kalau kadang-kadang mungkin ada sedikit keliru lah, terutamanya di kalangan orang awam, tentang ada perbezaan antara mushaf pada zaman tahun 70-an, 80-an dengan mushaf pada hari ini. Kalau dulu dikenali sebagai Quran Majid. Saya pun masa saya masih budak-budak dulu, masa kecil dulu pun memang saya mengaji Quran pun guna Quran Majid. Baik, Quran hari ini dengan Quran Majid ada beza tak? Kalau kita tengok Quran tu, kalau kita buka, kalau masih lagi simpan Quran Majid dengan Quran yang hari ni, kita boleh buat perbandingan. Ada di kalangan kita yang agak keliru. Keliru dari sudut apa? Dari sudut mengguna istilah resam. Ada yang jumpa saya kata, Ustaz, tengok ni Ustaz, resam Quran Majid berbeza dengan resam Quran Karim. Quran Karim. Dia kata Quran Karim tu masuk yang sekarang ni lah. Ada beza. Sebenarnya tuan-tuan, para pendengar sekalian, resam tu tak beza. Resam Uthmani tu, Rasmul Uthmani tu tidak beza. Sebenarnya ejaan tu sama. Rumah tu sama. Kalau alhamdu, alif tegak, lam tegak, kemudian rumah ha, rumah mim, rumah dal. Ejaan tu sama. Itu dipanggil resam. Sebenarnya beza antara Quran Majid dengan Quran Karim bukan dari sudut resam. Yang bezanya ada dari sudut dhab. Dhab ni apa? Ilmu meletakkan baris tu. Meletakkan baris, meletakkan titik. Yang tu ada beza. Jadi makna penggunaan istilah tu lah. Makna bukan beza dari sudut resam, Quran Majid dengan Quran zaman sekarang. Bezanya adalah dari sudut dhab, iaitu peletakan baris. Contohnya macam suratul Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah, Quran Majid tahun dulu, 70-an, 80-an dan sebagainya, kita tengok pada surah Al-Fatihah, kalimah Alhamdu. Surah Al-Fatihah tu, Alhamdu tu, alif lam tu ada baris fathah. Al tu ada baris fathah, ada baris atas. Sepatutnya Hamzah itu Hamzah wasal. Hamzah wasal tidak menerima baris. Tetapi Quran Majid dia ada letak baris atas. Alhamdu. Artinya apa dari sudut kesannya kepada peletakan dhab, baris fathah kepada kalimah al, sekiranya orang yang baru nak belajar baca Quran, akhirnya mereka akan keliru. Masa kalau kita baca secara waqaf, kita boleh baca dengan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bolehlah kita baca al. Tapi tuan-tuan bayangkan kalau kita baca secara sambung wasal. Bismillahirrahmanirrahim al. Betul ke? Kita baca tu ar-rahimi al. Sedangkan al itu baca ketika kita ibtidak dengan dia. Bila kita waqaf, kita mulakan dengan ayat yang kedua, al tu, maka dia dibaca dengan baris fathah. Tapi kalau ketika wasal, dia akan pakai baris kasrah pada huruf mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Akhirnya bagi mereka yang baru nak kenal Quran, nak belajar Al-Quran, ia boleh membawa kepada fitnah dari sudut harakat tersebut. Yang ini dipanggil sebagai ilmu dhab qiraat, bukan ilmu resam. Jadi ada beza. Resam ni adalah penulisan huruf itu sendiri. Rumah huruf itu dipanggil sebagai resam Uthmani. Adapun baris, ia bukan ilmu resam, dikenali sebagai ilmu dhab. Wa dhaharat mustalahatu dhabtil mushaf syarif. Maka bermulalah daripada zaman ini datangnya istilah-istilah, kalimah-kalimah tertentu yang dinisbahkan dalam ilmu dhab mushaf asy-syarif yang mulia. Wa dzalika ala marahil, yang demikian itu ada beberapa peringkatnya. Ahamnya, yang paling utamanya, kata tuan kitab, yang pertama dikenali sebagai wad'u nuqatil i'rab. Wad'u nuqatil i'rab, iaitu peletakan nuqatil i'rab, iaitu nuqat ni artinya titik. Kalau kita panggil sebagai ini titik lah, nuqtah. Nuqtah dalam bahasa Arab artinya isi penting, ataupun point. Nuqatil i'rab artinya titik. Okey.
Al-i'rab, i'rab ni maksudnya baris. Nuqatul i'rab artinya peletakan baris lah. Peletakan baris. Senang cerita, peletakan titik baris. Ya. Faba'adu an kathuratil futuhatul islamiyyatu wa dakhala kathirun minal a'ajimi fil Islam wa ikhtalatal lisanul arabiyyu bil ajami. Baik, saya terjemahkan. Maka selepas mana kathuratil futuhatul islamiyah, selepas mana pembukaan wilayah Islam semakin meluas, wa dakhala kathirun minal a'ajim fil Islam, maka ramailah di kalangan orang-orang yang bukan Arab. A'ajim artinya orang-orang yang bukan Arab masuk ke dalam agama Islam. Wa ikhtalatal lisanul arabiyyu bil ajamiyyi, dan bercampur aduklah antara lisanul Arab, lidah orang Arab, bahasa orang Arab bercampur aduk dengan bahasa ajam, iaitu bahasa bukan Arab. Akhirnya bahasa Arab tu dah tak jadi fushah. Bukan bahasa baku lah kalau kita bahasa baku. Tapi oleh kerana dah bercampur dengan bahasa asing, bahasa orang bukan Arab, akhirnya bahasa Arab itu dah tak jadi bahasa baku. Wa fashal lahnu 'alal alsinah. Maka wa fashal, zahara, artinya jelaslah kesalahan-kesalahan di atas lidah-lidah. Kesalahan di atas lidah, alsinah, lidah. Maknanya mulalah pertuturan tu dah bukan pertuturan dari sudut bahasa Arab yang fasih. Qama Abul Aswad Ad-Du'ali, maka berdirilah, artinya terpanggillah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini salah satu daripada tokoh yang kita perlu kenal, tuan-tuan. Kita perlu kenal, ada beberapa tokoh yang mempelopori dari sudut peletakan baris Al-Quran pada zaman tersebut. Antaranya Abul Aswad Ad-Du'ali dan juga Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Okay. Baik, kita lihat pada Abul Aswad Ad-Du'ali dulu. Baik, siapakah Abul Aswad Ad-Du'ali? Abul Aswad Ad-Du'ali adalah antara orang yang pertama yang mencadangkan supaya Al-Quran ini, mushaf ini diletakkan titik. Titik ini adalah titik yang dipanggil sebagai nuqatil i'rab, iaitu titik baris. Bagi memudahkan orang awam membaca Al-Quran berdasarkan kepada bacaan yang betul. Diriwayatkan dalam satu kisah, satu hari Abul Aswad Ad-Du'ali ini dia lalu di pasar. Dia lalu di pasar. Bila lalu di pasar, tiba-tiba dia dengar seorang pemuda membaca Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Surah Taubah. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Baik, cuba tuan-tuan bayangkan, Al-Quran pada waktu itu tidak ada baris, tidak ada titik. Namun begitu, macam mana kita nak tahu bacaan Al-Quran yang sebenar? Bacaan Al-Quran yang sebenar mesti kita baca secara bertalaki dengan guru. Tanpa baris, tanpa titik, kita tak boleh nak baca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar. Sebab kalau kita tengok huruf ba garis je lah, ba. Tapi kita tak tahu, boleh jadi huruf ba, boleh jadi huruf ta, boleh jadi huruf sa. Artinya kalau kita tak bertalaki dengan guru, kita tak tahu apakah kalimah ataupun huruf yang sebenar pada ayat Quran tersebut. Maka nak jadikan kisah, satu hari Abul Aswad Ad-Du'ali lalu di pasar. Tiba-tiba terdengar seorang pemuda baca ayat Al-Quran tadi dengan menukar baris tanpa dia sengaja, bukan dia sengaja. Tanpa sengaja menukar baris daripada warasuluh kepada warasulih. Tukar baris, tuan-tuan, tak ada apa sangat pun. Kalau kita tengok, alah, tak ada apa, biasa je kan. Bukannya orang kata menukar struktur ayat. Bukan kita menukar tekstual ayat, tetapi hanya tukar baris je. Itu bagi kita. Tapi Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, percayalah Al-Quran ni dari sudut bahasa Arabnya, kalau tukar walaupun baris, jangan kata tukar huruf, tukar baris pun boleh membawa kepada perubahan maksud ayat, tafsiran ayat. Baik, apa kesan dia? Bila dia tukar daripada warasuluh kepada warasulih, kalau kita tengok Al-Quran, maksud ayat Quran itu adalah annallah, bahawasanya Allah, bari'un, berlepas diri, minal musyrikin, daripada orang-orang musyrik, warasuluh, begitu juga dengan rasulnya.
Baik, apa maksud begitu juga dengan Rasulnya? Kalau begitu dengan Rasul, begitu juga dengan Rasulnya baris depan, artinya Allah dan Rasul kedua-duanya berlepas diri daripada orang musyrik. Nah, kalau kita baca dengan baris dhammah wa rasuluh tu, sebagaimana dalam Al-Quran pada hari ini, kalau kita baca dengan baris dhammah wa rasuluh, artinya adalah Allah dan Rasul tidak ada kaitan langsung dengan orang musyrik. Namun pemuda ini tanpa sengaja, sebab Quran tak ada baris, tak ada titik, jadi beliau nampak ada huruf jar, minal musyrikin. Kalau kita baca bahasa Arab, kalimah isim, kata nama, selepas daripada huruf jar, mesti dalam keadaan majrur. Majrur ni artinya kalau ia satu, baris bawah lah. Kalau ia dua, ya nun. Kalau jamak pun ya nun. Baik, sekarang ni minal musyrikin. Okay, min tu adalah huruf jar, al-musyrikin itu majrur. Wa rasul. Jadi bila wa rasul tu dia nampak waw tu waw dan, waw tu waw ataf, maka dia ingat Rasul itu adalah sama juga hukum dia majrur sebagaimana kalimah al-musyrikin. Maka dia baca minal musyrikina wa rasulih. Dia baca dengan baris kasrah, baris bawah. Kerana dia ataf kepada huruf jar tu. Min tu ada kalimah min, huruf jar. Baik, apa beza dia? Tafsiran pertama tadi, kalau dhammah baris hadapan, Allah dan Rasul tidak ada kaitan dengan orang musyrik. Tafsiran yang kedua, sebagaimana bacaan pemuda itu, iaitu bacaan baris kasrah, ialah Allah tak ada kaitan dengan orang musyrik dan Rasul. Artinya Allah berlepas diri daripada Rasul, Allah tak ada kaitan dengan Rasul, begitu juga Allah tak ada kaitan dengan orang musyrik. Na'uzubillah. Artinya tak ada kaitan langsung. Maksudnya Allah tak tolong Rasul. Islam ni bukan datang daripada Allah. Sebab apa? Sebab Allah tak ada kaitan langsung dengan orang musyrik dan juga Rasul. Ni bezanya. Bezanya amat besar, tuan-tuan. Bezanya amat besar, membawa kepada fitnah. Fitnah kepada agama, fitnah kepada tafsiran ayat. Hanya disebabkan oleh baris. Bila Abul Aswad Ad-Du'ali terdengar bacaan tersebut, lalu beliau pun tegur. Tegur pemuda tersebut untuk membaca Al-Quran berdasarkan sebagaimana bacaan yang sebenar. Wa rasuluh. Maka terlintaslah dalam fikiran beliau bagaimana nak pastikan Quran ini dibaca dengan baris, dengan harakat yang benar sebagaimana diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah ilham daripada Allah untuk meletakkan baris. Meletakkan baris dipanggil sebagai nuqatil i'rab, titik baris itu pada zaman tersebut supaya memudahkan kaum muslimin untuk membaca Al-Quran. Qama Abul Aswad Ad-Du'ali bitanqitil mushafi nuqatal i'rab. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali menjalankan ataupun melaksanakan tanqitul mushaf. Tanqid maksudnya peletakan titik tu. Noktah, peletakan noktah, peletakan titik. Dalam bahasa Melayu pun kita panggil noktah kan. Daripada kalimah noktah. Peletakan titik mushaf, nuqatal i'rab, iaitu titik itu adalah titik yang bersifat titik baris. Nuqatal i'rab iaitu titik baris. Fawada'a nuqtatan fawqal harf. Maka beliau meletakkan satu titik di atas huruf, litadulla 'alal fathi, sebagai tanda baris fathah. Maknanya atas huruf ba sebagai contoh ada titik. Atas huruf ba tu ada titik satu. Maksud dia apa? Makna dibaca dengan ba. Baris fathah, baris atas. Wa nuqtatan amama al-harfi litadulla 'ala ad-dhamm. Satu titik di hadapan huruf. Artinya ba, depan sikit daripada ba tu dia ada satu titik. Depan sikit daripada huruf ba itu ada satu titik, maksudnya baris dhammah, baris depan. Bu. Wa nuqtatan tahtal harf litadulla 'alal kasr. Dan satu titik diletak di bawah huruf sebagai tanda baris kasrah, baris bawah. B. Beginilah permulaan peletakan titik pada zaman tersebut. Wa nuqtatain litadulla 'ala tanwin, dan dua titik menunjukkan baris tanwin. Bun, bin dan sebagainya. Okey. Wa zalika bimidadin yukhalifu launuhu launa midadil mushaf. Yang demikian itu adalah dengan midad. Midad ni dipanggil dakwat. Di mana dakwat tersebut
warnanya berbeza dengan warna mushaf. Artinya kalau resam huruf ra sebagai contoh, huruf sin sebagai contoh, huruf itu warna hitam, maka peletakan titik itu mesti menggunakan warna yang lain. Okey. Baik, sebagai contoh mungkin saya boleh sharing dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Okey, saya tutup sekejap, saya tunjukkan bagaimana nak lebih jelas. Okey, tuan-tuan boleh nampak ya? Beginilah secara umumnya. Secara umumnya, gambaran kasar, gambaran umum tentang bagaimana peletakan nuqatil i'rab, peletakan titik baris pada zaman tersebut. Baik, cuba kita lihat pada ayat yang pertama. Nombor 1. Kita lihat pada nombor 1 daripada suratul Fatihah. Baik, yang pertama, nombor 1 ini adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun kita dapat tengok dengan kita panggil khat yang cantik lah. Khat yang cantik dan kita boleh agak lah. Cuba kita bayang khat pada zaman tersebut. Bagaimana nak baca pun agak keliru. Dari sudut khatnya kita tak boleh nak agak ni huruf apa dan sebagainya. Baik, kita tengok pada yang nombor 1 ni. Beginilah mushaf pada zaman Nabi, zaman para sahabat dan juga pada zaman tabi'in, yang mana sebelum berlakunya peletakan titik bagi baris. Okey, ba tak ada titik, sin tak ada titik, mim, alif, lam, ha, ar-rahman, ar-rahim, kesemuanya tidak ada titik, tidak ada baris. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali mencadangkan supaya Al-Quran itu diletakkan titik baris. Titik itu bukan titik huruf, titik itu dipanggil titik baris. Supaya membetulkan semula bacaan kaum muslimin ketika itu, yang mana telah berlakunya percampuran bahasa, sehingga kan tidak tahu yang mana satukah bahasa Arab Fusha, yang mana satukah bahasa Ajam. Kita tengok pada huruf ba, sebab bismillah nombor 2 ni bismillah. Ada ba, resam warna hitam resam tu huruf-huruf tu warna hitam. Itu midadul mushaf, dipanggil dakwat mushaf. Okey. Adapun midad nuqatil i'rab, dakwat bagi titik baris, diguna pakai warna yang lain, iaitu warna merah. Sebagai contoh, ba ni titik bawah. Titik bawah ni bukan titik ba ni. Titik bawah pada bismi itu adalah titik kasrah. Itu baris bawah kasrah. Makna titik itu adalah kasrah. Kemudian bismillah sebagai contoh. Bismillah, lam bagi atas. Okey. Ar-ra bagi atas. Nun bagi bawah. Okey, ar-rahim titik atas. Okey. Ini contoh. Ini contoh peletakan titik tersebut. Okey. Nombor 3. Nombor 3 tu dah berlaku sedikit revolusi. Nanti kita akan bincangkan. Apa beza antara titik baris dan juga titik huruf. Okey. Nombor 3 dah ada sedikit kita panggil revolusi lah dari sudut peletakan baris dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, inilah sebagaimana yang kita baca pada hari ini, dengan baris bawahnya dan sebagainya lah. Baris yang kita panggil baris kasrah, bentuk seperti alif, lepas tu ada tanda suku dan sebagainya. Okay. Ini secara kasar, secara gambaran umum, bagaimana peletakan titik yang berlaku pada zaman tersebut. Baik, kita lihat kepada sambungan bacaan kitab tadi. Baik, kita lihat kepada poin nombor 2. Nota kaki di bawah nombor 2. Walahu qissatun, dan perkara ini ada kisah dia. Kisah ni saya dah ceritakan tadi lah apa yang berlaku pada zaman Abul Aswad Ad-Du'ali. Unzur Nuzhatul Al-Libba li Abdurrahman Al-Ambari, safhah 12. Boleh lihat kepada kitab muka surat 12. Kemudian Mu'jam Al-Qiraat Al-Quraniyah Dr. Abdul Al Mukrim, muka surat jilid yang pertama, safhah 53, muka surat 53. Wa ba'da hadha naqti, ini poin yang kita nak bincang pada pagi ini, nota kaki di bawah itu. Wa ba'da hadha naqti, dan selepas daripada peletakan titik ini, makna titik dulu. Okey, peletakan titik itu dulu. Selepas daripada peletakan titik baris tersebut, dhubitatil kalimatul Quraniyah, maka kalimah-kalimah Al-Quran telah diletakkan titik
min nahiyatil i'rab, dari sudut peletakan titik baris itu, ala wajhin wahid, berdasarkan kepada satu wajah kaedah, iaitu sebagai contoh misla yahsabuhum, suratul Baqarah ayat 273. Surah Al-Baqarah ayat 273, kalimah yahsabuhum ada dua qiraat padanya, dibaca dengan yahsa bi fathis sin dengan baris atas, au kasriha yahsi. Mana ejaan tu sama, tetapi baris ada beza. Yahsa ada, yahsi ada. Contoh lain, hadiratan, ada dibaca dengan hadiratan bi tanwinil fath dengan tanwin bagi atas, awid dham ataupun hadiratun. Artinya ketika inilah mulanya Quran itu diletakkan baris mengikut qiraat-qiraat yang ada, dan mengikut kepada satu wajah, biwajhin wahid, mengikut satu wajah kaedah. Okey, di mana kalau Quran itu dihantarkan kepada Syam sebagai contoh, mushaf itu dihantarkan ke negeri Syam, maka diletakkanlah baris mengikut bacaan mushaf Syam. Kalau dihantarkan ataupun diguna pakai oleh penduduk Kufah, mengikut baris yang diguna pakai dan dibaca oleh orang Kufah, orang Makkah, orang Madinah dan sebagainya. Bagi kita sambung kembali kepada poin yang kedua, iaitu wad'u nuqatil i'jam, iaitu peletakan titik al-i'jam. Dia ada dua, satu i'rab, satu lagi al-i'jam. Apa beza al-i'rab dengan al-i'jam? Nuqatil i'rab tadi iaitu peletakan titik baris. Ada pun nuqatil i'jam iaitu peletakan titik huruf. I'jam ni pada kalimah ajam. Ajam kan, daripada kalimah ajam, asing. Tapi kita meletakkan titik itu supaya ia menjadi Arab. Supaya dapat membezakan antara huruf Arab dengan huruf ajam. Maka dipanggil sebagai nuqatil i'rab, iaitu peletakan titik huruf itu sendiri. Walamma sa'uba ala kathirin minal muslimin at-tamyizu bainal hurufil mutashabihah. Dan ketika mana telah menjadi kesukaran ke atas ramai di kalangan kaum muslimin, iaitu kesukaran apa? At-tamyiz, iaitu kesukaran membezakan. At-tafriq ataupun at-tamyiz iaitu membezakan bainal hurufil mutasyabihati, membezakan antara huruf-huruf yang tasyabuh, huruf-huruf yang samar. Apa huruf-huruf samar? Cuba kita tengok dari sudut penulisan huruf daripada alif sampai ya. Okey, alif sampai ya. Baik, katakanlah kita ambil huruf ba sebagai contoh. Ba, tuan-tuan, ba rumah dia panjang kan? Turun bawah, tarik, panjang. Baik. Huruf ba ni huruf tasyabuh ataupun tidak? Huruf ba ni huruf samar ataupun tidak? Huruf ba ni huruf samar. Kenapa samar? Kerana rumah yang sama boleh jadi huruf lain. Artinya rumah yang sama kadang-kadang boleh baca ba, kadang-kadang boleh baca ta. Mana dia dah mula samar dah tu. Ini ba ke ta ke? Kalau tak ada titik kan? Kalau tak ada titik tu, boleh jadi huruf ba, boleh jadi huruf ta, dan boleh jadi huruf tha. Artinya, dalam banyak-banyak huruf alif sampai ya, ada huruf yang jelas. Contoh sebagai contoh huruf ya. Ya kita kenal lah. Ya bentuk dia macam tu. Tak ada titik ke, ada titik ke, kita tengok tahulah ya. Tapi kalau alif tegak tak ada huruf yang sama. Tapi kalau huruf ba, huruf ta, huruf sa, sin dengan shin sebagai contoh, ra dengan zai sebagai contoh, dal dengan zal sebagai contoh. Ni huruf-huruf ni dipanggil tasyabuh, huruf-huruf tasyabuh, huruf-huruf yang sama, hampir sama. Maka ramai di kalangan kaum muslimin tak boleh nak beza, tidak boleh membezakan, tidak mampu membezakan antara huruf ba, huruf ta, huruf sa dan sebagainya. Talaba al-Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi bin Nasr bin Asim wa Yahya bin Ya'mar. Maka Al-Hajjaj bin Yusuf telah meminta. Siapa Al-Hajjaj bin Yusuf ni, tuan-tuan? Hajjaj bin Yusuf ni salah seorang daripada pemerintah dan gubernur pada zaman Abdul Malik bin Marwan, zaman Bani Umayyah. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni seorang lelaki yang menjadi perselisihan di kalangan ulama, khususnya dalam kalangan ulama tarikh, dalam menyatakan ataupun memperincikan sifat beliau. Kalau kita tengok kisah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni, banyak kisah yang menuduh ataupun menyatakan beliau ni seorang yang kejam lah. Kejam, bunuh orang dan sebagainya. Namun begitu,
saya tertarik dengan satu kitab. Kitab ni sebenarnya adalah kajian PhD, salah seorang daripada ulama lah. Ada seorang ulama menulis satu kajian, tajuk tesis beliau adalah, dan akhirnya kitab ni telah pun dicetak. Dicetak Darussalam, Qahirah, Mesir. Nama kitab tu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Muftara Alaih. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang difitnah ke atasnya. Al-Muftara Alaih, iaitu yang difitnah ke atasnya. Jadi dalam kajian beliau dapati banyak kisah-kisah yang disandarkan kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini merupakan kisah-kisah fitnah. Namun begitu saya tak nak perincikanlah di sini sebab kita kesutukan masa. Saya nak cerita tentang bagaimana peranan Al-Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni seorang hafiz Quran, Masya Allah. Beliau hafal Quran sehingga kan kedudukan ayat ni berada di mana, ada berapa jumlah ayat, berapa jumlah huruf, semuanya dalam ingatan beliau. Hebat. Seorang gubernur Iraq pada zaman Abdul Malik bin Marwan, yang merupakan seorang panglima perang juga ketika itu, telah meminta dengan Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Siapa Nasr bin Asim dengan Yahya bin Ya'mar? Kedua-dua ni adalah anak murid kepada Abul Aswad Ad-Du'ali tadi. Maknanya zaman ni dah berlalu. Anak murid kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, kedua-duanya telah diminta oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ayya'mala, agar kedua-duanya melakukan ala ib'adit tahrif an sahatil Quran, supaya menjauhkan sebarang bentuk tahrif, penyelewengan, an sahatil Quran, daripada keseluruhan Al-Quran. Artinya Hajjaj minta kepada Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar supaya hindarkan Al-Quran ini daripada sebarang bentuk penyelewengan. Maka mereka pun ikhtiar, mereka pun cuba untuk memelihara Al-Quran ini. Fawada'a nuqatal i'jam, maka kedua-duanya meletakkan titik i'jam. Apa titik i'jam tadi? Iaitu titik huruf. Titik baris dah ada dah. Titik baris dah wujud dah. Sebagaimana yang telah dicadangkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Sekarang ni kita nak letak titik baris pula. Nak letakkan titik baris pula. Maka beliau kedua-duanya mencadangkan peletakan nuqatal i'jam, titik i'jam iaitu titik baris, litamyizil huruf al-mutasyabihah rasman, supaya dapat membezakan huruf-huruf tasyabuh, iaitu huruf-huruf yang sama tadi dari sudut penulisan, rasman dari sudut penulisan, min ba'diha, dapat bezakan antara sebahagiannya dengan sebahagian yang lain, bilauni midadil mushaf, bilauni midadil mushaf, dengan warna dakwat mushaf. Falba'u nuqtatun wahidah, maka huruf ba satu titik, nuqtatun wahidatun taht, iaitu maka huruf ba ada satu titik di bawah. Watta'u bil muthannati al fawqiyati, dan huruf ta dua titik di atas. Watha'u bil muthallathatil fawqiyati, dan huruf ta ada tiga titik di atas. Ini yang kita guna pakai pada hari ini. Okey, maknanya huruf ba nak beza dia adalah satu titik di bawah. Kalau huruf ta dua titik tetapi di atas. Kalau huruf ta tiga titik dan dia berada di atas. Yang titik-titik huruf inilah dikenali sebagai nuqatul i'jam, iaitu titik-titik huruf. Sebab itu kadang-kadang dari sudut bahasa Arab, kalau kita buat ni dari sudut penulisan akademik, kadang-kadang kita akan jumpa beberapa kajian yang menggunakan istilah al-muhmalah, al-mu'jamah. Apa dia muhmalah, apa dia mu'jamah? Sebagai contoh, kita panggil ar-ra al-muhmalah, az-zai al-mu'jamah. Apa beza ra muhmalah, zai mu'jamah? Artinya kalau muhmalah ni, maksudnya muhmalah ni tak ada titik, huruf yang tidak ada titik. Sebab tu kita panggil ra tu muhmalah. Kita tak panggil ra mu'jamah. Sebab ra kan memang tak ada titik. Kalau huruf yang tak ada titik, kita letakkan sifat dia muhmalah. Contoh lain huruf apa yang tak ada titik. Tetapi huruf yang ni lah huruf yang kita panggil huruf yang tasyabuh. Kalau alif kita tak boleh alif muhmalah. Sebab alif tidak ada pasangan dia.
Alif tidak ada tasyabuh dia. Okey. Kita kata contoh huruf dal. Dal apa tasyabuh dia? Dal tasyabuh dia dengan zal. Artinya dal tu kita boleh letak sifat dia tu dal muhmalah. Okey. Lawan dia az-zal al-mu'jamah, iaitu huruf zal, huruf yang mu'jam, iaitu huruf yang ada nuqtah i'jam tadi, iaitu huruf yang ada titik huruf. Kalau zal kan ada titik kan? Ada titik di atas. Maka zal kita guna sifat dia adalah sifat mu'jamah. Dal muhmalah, zal mu'jamah. Ra muhmalah, zai mu'jamah. Itu dari sudut penulisan akademiknya. Sifat yang digunakan pakai kepada huruf yang tasyabuh, huruf yang ada titik dengan huruf yang tidak ada titik. Baik, kita lihat kepada nota kaki nombor 1. Okey, tuan-tuan boleh lihat rujukan tadi dalam kitab Al-Qira'at Al-Quraniyah karangan Dr. Abdul Al Mukrim, safhah 18, muka surat yang ke-18, Wafayatul A'yan, jilid yang pertama, safhah 125. Wa ba'da hadha an-naqti dhubitatil kalimatul Qur'aniyatu min nahiyatil huruf allati kanat mutashabihah birrasm ala wajhin wahid. Dan selepas daripada peletakan titik ini, maka al-kalimah Qur'aniyah, kalimah-kalimah Quran itu diletakkan titik dari sudut huruf pula. Tadi dari sudut baris, yahsabu, yahsibu. Kalau baca bagi atas, letaklah titik ke atas. Yang baca bagi bawah, letaklah titik di bawah. Berdasarkan kepada bacaan penduduk negara tersebut. Kalau Mekah, Mekah. Kalau Syam, Syam. Kalau Basrah, Basrah. Kalau Kufah, Kufah. Baik, sekarang ni selepas daripada peletakan titik itu, letaklah pula titik baris. Apa ni titik huruf? Min nahiyatil huruf, berlakulah peletakan titik huruf. Allati kanat mutasyabihah birrasm. Yang mana huruf-huruf itu adalah berlakunya kesamaran dari sudut resam ala wajhin wahid, berdasarkan kepada wajah yang satu, iaitu kaedah yang satu. Misal, sebagai contoh, ta'malun bitta atau bil ya. Kalimah ta'malun, kalau tak letak titik tuan-tuan, kita baca ya'malun pun boleh. Dalam Quran kan ya'malun pun ada, ta'malun pun ada. Bayangkan kalau tidak diletakkan titik i'jam tadi, maka kita tak tahu ayat ni ta'malun ke ataupun ya'malun. Ayat yang lain pula ya'malun ke ta'malun. Okey. Nun shizuha, Suratul Baqarah ayat 259. Nun shizuha dibaca dengan huruf zai pun boleh, huruf ra pun boleh. Dan keduanya ada qiraat padanya. Ada qiraat baca nun shizuha, ada qiraat yang membaca nun shiruha. Bayangkan kalau tidak diletakkan baris, akhirnya boleh berlakunya talfiq qiraat, iaitu percampuran qiraat dari sudut bacaan Al-Quran. Maka bila diletakkan baris, maka kaum muslimin dapat membaca Al-Quran dengan baik berdasarkan bacaan mereka, iaitu qiraat di negara tersebut, riwayat di negara tersebut, daripada berlakunya percampuran dengan bahasa-bahasa asing. Okay. Wallahu a'lam. Saya rasa berhenti setakat itu dulu kerana jam menunjukkan 7.45. InsyaAllah nanti pukul 8 kebetulan saya ada program yang lain. Kita berhenti di muka surat yang ke-20. Poin berikutnya iaitu huruf jim. Huruf jim ya. Berhenti setakat itu dulu. Okay, wallahu a'lam. Sekiranya ada persoalan saya bukalah dalam seminit 2 insya-Allah sekiranya ada persoalan. Baik, kalau tak ada insya-Allah pada kuliah yang berikutnya minggu yang pertama bulan hadapan insya-Allah kita akan sambung dalam isu peletakan titik ni. Isu peletakan titik pada zaman Abul Aswad Du'ali dan juga zaman selepas daripada beliau. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan bacaan kafaratul majlis dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.